Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi episod Kisah Sihir, di mana segmen ini diwujudkan bukan untuk menggalakkan orang bermain sihir, tapi lebih kepada memberi kesedaran kepada kita-kita yang dekat luar sana tentang bahayanya sihir, and especially kita yang beragama Islam. So pada hari ini aku akan kongsikan dengan korang satu kisah di mana sepasang suami isteri yang baru sahaja berkahwin dan juga baru berpindah ke satu kawasan baru ni, namun berbagai-bagai musibat yang melanda pasangan suami isteri ni. So tanpa membuang masa, jom kita layan kisah pada hari ini. Let's go. Right, so perkahwinan. Perkahwinan adalah satu perkara ataupun satu benda yang memang diidamkan oleh mereka-mereka yang masih membujang. Tak kisah sama ada lelaki atau perempuan yang ada hasrat untuk berkahwin. Okay, so perkahwinan ni bukan hanya sekadar perkataan daripada mulut, oh aku nak berkahwin, dan tanpa memikirkan sebarang tanggungjawab yang akan datang selepas kau dah diijab kabulkan. Kita tak boleh nak fikir seperti mana kita hidup di zaman bujang. Alright, ramai yang mereka-mereka yang dekat luar sana fikir once kahwin diorang boleh buat apa yang diorang suka. Pada hakikatnya tak. Yang lelaki ada tanggungjawab dia, and yang perempuan pun ada tanggungjawab masing-masing. Alright, this is the keyword yang aku nak cakapkan, tanggungjawab bila kau dah berkahwin. And also satu lagi, bila dalam perkahwinan tu dia ada macam satu hubungan di antara kedua belah pihak, sebab kau hanya bukan berkahwin dengan isteri atau suami korang, tapi korang juga berkahwin dengan keluarga diorang. Kau kena ingat tu. So mak mertua kau lah semua. So macam-macam benda yang kena fikirkan bila nak berkahwin. And also bila persediaan nak berkahwin and everything all, dia bukan hanya sebelah pihak, dia kena berdua-duaan. Berdua-duaan maksud aku is that kau tak boleh lah mengharapkan salah seorang untuk buat semua benda. Tak kisahlah lelaki atau perempuan, dua-dua kena bekerjasama untuk menjayakan perkahwinan tersebut. Kalau hanya seorang je yang banyak bertungkus lumus untuk menjayakan perkahwinan mereka, perit lah. Perit, memang perit. Aku tak boleh nak cakap lebih, sebab itulah nasihat yang aku boleh bagikan kepada mereka-mereka yang masih belum lagi berkahwin. Ingatlah perkara-perkara ni, especially keyword yang aku cakap tadi, tanggungjawab. Okay, so kisah pada hari ini yang aku bakal kongsikan pada korang berkenaan dengan sepasang suami isteri yang bernama Firdaus dan Zal yang baru sahaja berkahwin selama setahun. So selepas berkahwin selama setahun, si Zal ni, Zal dia ada impian dia yang tersendiri lah. So Zal dia nak memiliki rumah dia sendiri. Pada waktu tu si Firdaus dengan Zal ni masih lagi tinggal di rumah sewa. So bila kau stay dekat rumah sewa, tak banyak benda lah kau boleh buat. So Zal ni dia ada macam-macam impian dia lah. Dia nak buat tanaman dia lah, dia nak buat apa, segala benda lah, renovation ke apa, ubah suai rumah tu. Tapi sebab sewa tak boleh lah, nak kena minta kebenaran dan sebagainya. So selepas setahun, Firdaus dengan Zal bekerja keras untuk berjimat, kira-kira untuk simpan duit untuk memiliki rumah baru. Akhirnya impian mereka tercapai. And rumah diorang bukan calang-calang, babe. Rumah diorang berdekatan di satu kawasan di KL, di mana orang kata kau dapat stay kat situ, kau consider have lah. So boleh dikatakan rumah tu agak mewah, kawasan rumah tersebut agak mewah. And Zal memang dia excited lah, sebab itu memang impian dia. Firdaus pula jenis yang just ikut turut lah. Dia tak kisahlah kalau rumah tu sewa ke beli ke apa. Syarat ada rumah, ada tempat TV dia, ada tempat beristirahat, dah tu je. Sebab bagi si Firdaus ni, rumah tu hanyalah satu tempat di mana dia balik, merehatkan diri, spend time dengan keluarga, dan kemudian dia akan keluar bersama kawan ke, ataupun sekadar lepak dengan isteri dia ke. Dia macam tu. So pada hari mereka berpindah, so hari yang ditunggu-tunggukan si Zal ni, hari mereka pindah ke rumah baru. Zal ni dah tak sabar. Dia dah boleh bayangkan, dia dah fikir apa benda dia nak buat dekat ruang tamu, apa benda dia nak buat dekat bilik-bilik, apa benda dia nak buat dekat area tanaman-tanaman dia semua. Semua dia dah prepare. So bila lori dah park depan pintu, dia lah yang paling cepat nak angkut semua barang. Zal pula yang angkut, bukan orang-orang lori yang
angkut. Macam tu lah dia punya tak sabar ni dengan rumah baru dia. So sambil Zell dengan Firdaus termasuklah orang-orang yang pindah barang semua tu, diorang angkut barang-barang ke rumah, dan Zell pun start susun barang dalam ruang tamu diorang semua bagai. So sambil Firdaus dengan Zell memindahkan barang-barang diorang ke rumah, tiba-tiba jiran mereka yang baru pulang daripada kerja tegur si Firdaus dengan Zell, "Hai, pindah rumah ke?" Itulah standard. Tak ada lah, bukan pindah rumah tengah basuh baju ke, basuh lantai macam tu lah. Tu standard lah. Pembuka kata kita sebagai rakyat Malaysia, di mana kita akan tanya the obvious question. Contohnya seperti, dah tahu pindah rumah, taknya pindah rumah ke? Dah tahu tengah sidai kain ke? Macam tu lah. Itulah the beauty of being a Malaysian, boy. So jiran Firdaus dengan Zell pun memperkenalkan diri dia. So jiran dia bernama Nita. So pasangan suami isteri pun memperkenalkan diri mereka kepada Nita and everything. And diorang pun kira macam sembang kecil-kecil lah. Okay, dia tanyalah dari mana and everything all. So selepas dah selesai semua tu, Nita pun cakap okay, dia minta maaf, dia tak nak ganggu apa-apa lagi. Kira supaya Firdaus dengan Zell boleh teruskan urusan diorang, and Nita pun masuk ke dalam rumah. Tapi tanpa disedari, rupanya Zell dia rasa tak senang hati sepanjang perbualan mereka. Ini sebab dia nampak macam si suami dia, si Firdaus ni, macam excited sangat bersembang dengan Nita. So walaupun Zell macam dia pandai act sikit lah, macam sembang cool everything all, tapi dalam hati ni dia terasa macam tercabar dengan kecantikan Nita. So just bagi description, Nita boleh dikatakan cantik lah orang dia. Okay, memang orang kata description yang diberikan pada aku, Nita ni kalau kau pandang memang tak boleh nak reject lah. Memang wow, macam tu contohnya. Okay, so si Zell ni pun cakap dengan suami dia, you suka tu kan sembang dengan si Nita tu kan, dah lah cantik everything all kan. So Firdaus pun cakap, apa je merepek ni, tak ada benda lah nak minat ke apa benda, aja sekadar sembang kan, nak perkenalkan diri dengan jiran baru supaya kita mengukuhkan sikap kejiranan sesama rukun tetangga. Gitu, apa benda lah aku merepek ni, Allah. Anyways, so Firdaus pun cakap tak ada apa-apa lah semua ni, you ni fikir lebih everything all kan. So Zell kata tak ada, you memang minat, nampak, pandang you kan, pandang mata you kan, atas bawah. So Firdaus pun cakap tak ada, hanya you saja di mata I yang amat cantik. Amboi, gitu romantik. So selepas semua proses pindah tu dah selesai, everything semua dah susun rapi and everything, kira Zell dah urus rumah tu elok-elok. So diorang pun memulakan kehidupan baru mereka di tempat yang baru. So nak dijadikan cerita, pada satu hari ni kan, pada waktu tu hujung minggu, hari Sabtu. Kita ambil hari Sabtu lah. Si Firdaus ni dia jenis yang rajin basuh kereta and everything. Dia tak percaya hantar kedai and everything. So Firdaus tengah basuh kereta and everything. Lepas tu kebetulan Nita berada dekat luar tengah buat tanaman dia. So pada waktu tu Nita pun terpandang si Firdaus, and Nita pun hanya tegur biasa, tegur sebagai jiran and everything. Dia tanyalah, basuh kereta ke? Again tanya soalan the obvious question, basuh kereta ke? Dah nampak orang tu tengah basuh kereta, tanya kat benda macam tu. So Firdaus pun cakap basuh kereta, malas nak hantar pergi kedai and everything, so better just basuh lah, alang-alang boleh bersenam sekali, gitu. So diorang pun bersembang kecil-kecil semua, and then tanpa disedari Zell dekat tepi tingkap dalam rumah diorang ni sedang mermahatikan gelagat si suami dia dengan si Nita. Alright, so dalam hati dah terdetik macam ada cemburu sikit dekat situ. Tapi si Firdaus ni dia just sembang biasa-biasa. Dia tak ada lah nak katakan minat ke apa dari segi raut wajah, and also daripada segi body language, tak ada yang menunjukkan yang si Firdaus nak flirt dengan si Nita ni. Sebab Firdaus dia hanya cakap sepatah dua macam tu. Macam tu lah, macam ni lah, macam tu. Gitu. So selepas beberapa ketika si Nita dengan si Firdaus ni bersembang, so Nita pun masuk ke rumah, and Firdaus pun sambung dengan bersih kereta dia. So selepas Firdaus selesai basuh kereta everything all, so Firdaus pun masuklah ke rumah kan. Zell cepat-cepat daripada tepi tingkat yang dia tengah spy si Firdaus ni, lari ke sofa and konon-konon berpura-pura menonton televisyen. Boy. So dia pun berpura-pura, and eloknya suami dia masuk. So Zell pun tegur suami dia, wah, bukan main you. Dan Firdaus macam, kau main apa? Basuh kereta?
Tak, bukan basuh kereta. Kata Zal. Bukan pasal bab basuh kereta. Tadi bukan main lagi. I tengok you rancak bercakap dengan si Nita tu kan. Dan Firdaus macam, rasa macam dah tahu dah ke mana benda ni nak menghalanya. So Firdaus cakap dengan Zal, tak ada lah. Tak ada benda pun I dengan si Nita tu. Dia sekadar tegur biasa je kan. So I pun just cakap lah dengan dia, takkan dia tegur I nak buat bodoh kan. Kau ajar lah cerita dia. So Zal macam, yelah tu, awak ni bukan boleh percaya sangat pun. Pantang tengok perempuan-perempuan cantik tegur kan. So si Firdaus ni pun dah macam, bini aku apa benda. Dan Firdaus pun cakap, dah lah I malah nak layan. Every time kalau I tegur orang jiran you tak fikir macam-macam. Fikir macam kononnya ada skandal dengan si Nita ni. Okay, and ni bukan first time perangai you macam ni kan. Sebelum ni pun ada juga. So Zal pun mempertahankan diri. Dia kata, tak ada kan. You selalu kan macam tu kan. Pantang tengok perempuan cantik. Tu je lah point dia dekat Firdaus. So Firdaus dah malas nak layan. Firdaus kata, dah lah I penat. I nak naik atas. I nak mandi semua. So Firdaus pun naik atas nak mandi, untuk mandi and everything. So Zal dekat bawah still continue lah layan TV dia tu. So selepas Firdaus dah selesai mandi and everything all, dia pun turun ke bawah. So Firdaus pun duduk lah tepi Zal. And dia try lah bermanja-manja dengan isterinya. So tengah si Firdaus cuba bermanja-manja dengan isterinya, Zal pun macam, you dah kenapa ni kan. Dan Firdaus dengan muka dan senyuman nakal dia pandang dekat Zal. And dia cakap, jom, sambil memberi senyuman yang agak naughty. Dah tahu apa benda dia nak tu. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. So Zal pun macam, apa you ni? Penat lah kan. Semalam dah, kemarin dah, hari-hari sebelumnya pun dah. Takkan hari-hari nak? Apa you ni? So nak bagi background sikit, si Firdaus ni dia nafsu, boleh dikatakan macam nafsu kuda. Dia macam nafsu kuda sikit. Almost every day lah. Kalau boleh, breakfast, lunch, dinner, nak dengan isteri dia. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Nak apa? Itu mana yang faham, yang mana tak faham, dah nasib korang kan. So Firdaus ni dia perangai dia memang macam tu tau kan. So Zal ni dia jenis yang layankan suami. Tapi pada hari tersebut Zal macam penat lah. Asyik-asyik layan macam tu kan. Penat kan. Come on lah. Kita pun ada benda lain nak buat. So lepas si Firdaus dah kena reject kan, obviously member frustasi kan. Member tak dapat apa-apa kan. So member duduk dekat sofa tu macam, tolong macam tu. So Firdaus pun dah tak boleh nak buat apa-apa. So fine, Firdaus kata okay, dia pun naik ke atas dengan rasa kecewa. So lepas beberapa ketika lepas tu, so Zal berasa pelik. Sebab apa? Suami dia dah naik ke atas dah hampir sejam macam tu. Amboi, lama mamat ni naik atas. So ada kemungkinan dia tidur kot. So itulah apa yang dipikirkan oleh Zal. Kemungkinan suami dia naik atas disebabkan penat basuh kereta and everything all. And lepas tu member pula kena reject. So member tunjuk ragam lah. So naik atas kononnya tidur lah. Itu yang disangkakan oleh Zal. So Zal pun macam fikir, better aku naik tengok apa jadi kat atas kan. So elok Zal nak naik ke atas, nak pergi ke master bedroom. Tiba-tiba dia nampak si Firdaus ni turun. And Firdaus ni dah turun dengan rambut basah, kira baca baru lepas mandi, baju baru, seluar baru, everything all lah. Dah bertukar pakaian pakai. So Zal tu pelik, dia pergi mana? So Firdaus cakap, tak ada, I saja naik atas baring jap lah. And then plus panas, cuaca panas lah. So tu yang mandi balik tu. So Zal pelik, apa yang panasnya? Bukan aircon bilik buka ke? Dan Firdaus pun cakap dekat Zal, you macam tak tahu pula I kan. I mana boleh tahan. Okay, walaupun aircon 16 degrees pun I tak boleh, still panas. Gitu, amboi kau. Kulit apa sial. So Zal pun malah nak fikir. So Zal abaikan benda tu. And lepas tu diorang pun turun ke bawah untuk makan tengah hari semua bagai. And lepas tu Zal pun bagi tahulah dekat suami dia, si Firdaus ni, yang dia kata malam ni dia nak keluar dengan rakan-rakannya. Kata dah lama tak jumpa. So Firdaus tu macam, okey lah, pergilah keluar semua kan, tak kisahlah. So Zal macam okey, cun, terbaik. So malam tiba, Zal pun keluarlah. And Firdaus dia tak ke mana-mana, dia pun nak layan TV ke, nak buat apa-apa pun lah. So lepas selesai lepak and everything, Zal pun pulang ke rumah. Time tu dalam lebih kurang pukul 11 macam tu tau. So Zal jenis yang kalau once dia dah lepas pukul 10 macam tu, Zal takkan park kereta dia dekat dalam. Dia akan park dekat luar pagar tu. So senang lah kan, sebab dia takut apa-apa. So at least dia boleh cepat-cepat masuk ke rumah. So Zal park dekat luar pagar. So elok Zal park dekat depan pagar tu, then dia nampak dekat tingkap ruang tamu. So rumah diorang ni ada satu tingkap di bahagian ruang tamu yang boleh nampak terus ke hall area tau. So dari luar Zal nampak seolah-olah ada orang lain yang ada dalam rumah tu.
Dah settle satu hal pula. Apa benda ni kan? So Zal dia sentiasa ada perasaan syak wasangka tau dengan suami dia si Firdaus ni. So Zal pun dia buka pintu pagar depan tu dengan perlahan-lahan and then masuk masuk secara senyap, stealth mode in. So dia masuk, dia pergi dekat arah bahagian tingkap and dia nak usah, dia nak spy and dia nak tengok apa yang suami dia tengah lakukan and siapa orang yang dia nampak tadi tu. And alangkah terkejutnya apabila dia nampak suami dia dengan salah seorang perempuan dalam keadaan tak berpakaian. So Zal pun dia macam tak boleh bayangkan apa yang dia tengah perhatikan pada waktu itu tau. Dan suami dia dengan perempuan, entah mana perempuan, berdua-duaan atas sofa tersebut tau, dalam keadaan bogel. Tapi apa yang mengejutkan, lepas Zal tengok lama je, bila dia sekali tengok muka dari arah belah tepi, rupa-rupanya perempuan tersebut adalah Nita. Alamak. So adakah selama ni apa yang Zal fikir, apa yang Zal syak betul? So Zal pun macam tak boleh nak brain keadaan tu. Dia terus keluar balik daripada rumah, dia masuk kereta, start engine and caw daripada tempat tu. Dalam perjalanan entah ke mana, si Zal ni dah tak boleh nak fikir apa-apa dah. Zal call kawan dia, kawan yang dia lepak tadi tu, kata nak lepak urgent sekarang, nak jumpa. So diorang pun pergi ke satu kawasan ni, macam kedai mamak, and Zal pun meluahkan perasaan dia sambil menangis-nangis dan tak percaya yang suami dia buat benda macam tu. And dah lah tu nampak dia dengan perempuan lagi dalam keadaan yang bogel, tengah beraksi bagai. And lepas semua benda tu, lepas dah luahkan everything all, so Zal pun dah macam down gila lah. Dia dah penat, tiba-tiba dia rasa penat lepas dah menceritakan semua benda tu. And salah satu kawan daripada Zal ni bagi tahu dekat Zal, Zal, aku tahu kau sedih, tapi kau nak kenakan balik tak dekat perempuan tu? Zal macam, kenakan balik? Nak kenakan balik tak? Bukan sahaja perempuan tu, tapi kat suami kau juga. Tapi suami kau kita buat lain sikit. Kita buat suami kau turut apa perintah kau. Sampai macam tu. So Zal macam, buat apa tu? So Zal, korang kena ingat Zal dalam keadaan dan tak boleh fikir straight dah tau. Dan biasalah Zal ni jenis yang orang moden tau. Dia tak ada fikir apa-apa, dia hanya fikir mungkin ada satu benda yang kawan dia nak syorkan supaya perkahwinan diorang ni terjaga and everything. So kawan si Zal ni kata, kalau kau on, aku bawa kau jumpa seorang lelaki ni, dia boleh bantu masalah kau. So Zal pun macam, okey, jom kita jumpa. So malam tu Zal dan rakan-rakannya pergi ke satu rumah ni, di mana terdapat seorang lelaki ni yang kata dia memang pakar dalam satu-satu bab ni, especially bab perkahwinan, untuk satu, menjaga sama ada isteri ataupun suami, and also mampu untuk kira bukan memusnahkan, tapi lebih kepada kira bantu situasi seperti macam kes-kes yang macam tadi tu lah. Contoh hebat kan, kawan si Zal cakap hebat lelaki ni. Tapi lelaki tu tak lain dan tak bukan hanyalah seorang bomoh yang menggunakan ilmu sihir untuk mendajalkan orang. So apa yang si kawan Zal ni nak si Zal buat is that, number one, menyantau si Nita tu. Okay, disebabkan apa yang Zal nampak tadi. And satu lagi, menyuruh suaminya menurut segala perintah yang Zal cakap adalah seperti nasi tangkas ataupun nasi kangkang. Yes. So dua benda yang si kawan Zal ni nak Zal buat. So Zal waktu tu tak boleh nak brain apa yang sedang berlaku. So dia hanya ya-yakan je. So lelaki tersebut cakap, so you nak I buat benda ni sekarang? So Zal pun macam setuju dengan benda tu. So malam tu lelaki tersebut adalah baca mantra-mantra lah apa bagai semua. And lepas tu dia buat satu macam cube ataupun punjut apa yang macam sup bonjut tu kan. Dia macam tu yang bulat tu. And dia bagi kepada Zal. Okay Zal, kau ambil ni, kau tanam dekat rumah perempuan yang buat dajal dengan kau. So kau tanam benda ni dekat rumah perempuan tersebut. Tapi kau kena bacalah benda ni. So lelaki tersebut pun tulis atas kertas apa benda yang si Zal kena baca and bagi kat Zal. And then satu lagi, okay, ni cara untuk menundukkan suami kau. So dia ada bagi satu mantra ni. Dia kata, bila kau masak nasi, so lepas kau dah masak macam nasi ke apa, kau kena kangkap atas nasi tersebut sambil membaca mantra ni. So dia bagi mantra tu dekat Zal. Zal pun macam baca, tengok everything all. Okay, so dia akan buatlah malam ni. So selepas selesai semua benda tu, so Zal pun bergegas balik ke rumah dia. So Zal park macam biasa, park depan rumah pagar, depan pintu pagar dia. And pada waktu tu, sebelum Zal masuk ke rumah dia, Zal pergi ke rumah jiran dia, iaitu Nita, pelan-pelan mencari jalan masuk
untuk tanam sup bunyut tu, bunjut, susah apa benda tu lah. Aku tak pandai nak sebut benda tu. So dia akan cari dekat satu kawasan, dekat kata kawasan tanaman si Nita ni. So dia korek and dia masukkan benda tu, dia tanam and dia baca mantra yang diberikan oleh lelaki tersebut. Selepas selesai, dia pun keluar daripada rumah Nita tu and dia masuk ke rumah dia. So bila dia masuk ke rumah dia, dia nampak suami dia still dekat ruang tamu sedang layan bola. So Zal pun macam, you tak tidur lagi ke? So, suami dia, itulah nak tidur saja, tunggu you. Dan Zal macam, tak payahlah, tunggu, dah lewat ni, pergi lah tidur. So suami dia macam, okay, alright, you bila nak tidur kan? Kata Firdaus, kata kejap lagi I naik lah, I nak settlekan benda kat bawah ni dulu. So Firdaus pun naik and Zal pun meneruskan rancangan dia pada malam tu. So Zal menyediakan nasi, everything all. Lepas nasi tu dah masak, so Zal pun kangkang atas nasi tersebut dan membaca mantra yang diberikan oleh lelaki tersebut. So selepas selesai, Zal simpan nasi-nasi tu untuk makan keesokan harinya. So pada keesokan hari ni, Zal menyediakan makanan lunch, breakfast dengan nasi yang telah dia campikan tadi tu, and dia teruskanlah proses ni sepanjang seminggu macam tu. Okay, sampai satu tahap dia perasan yang suami dia hanya menurut perintah dia. Si Zal cakap kena buat ni, suami dia pun follow. Zal kata buat ni, dia pun follow. Tak ada soal apa-apa. And also, panjang seminggu tu dia boleh dikatakan tak nampak Nita keluar daripada rumah dia tau. And asyik nampak, sebab kereta Nita asyik park dekat dalam kan, and Nita tak keluar langsung. So dengan ini si Zal fikir macam, okay, benda tu menjadi dahsyat Zal Mamat ni. Tapi apa yang Zal tak tahu, dia telah melakukan sihir bukan hanya pada jiran dia and also pada suami dia, which again macam aku cakap awal video ni adalah amat bertentangan dengan agama kita. Okay, so ingat jangan buat benda-benda ni. Ini kisah pada hari ni, aku anggap korang ambil semua sebagai satu pengajaran. Right, so back to the story. So selepas minggu macam tu, kan, si Firdaus ni pun jenis yang hanya menurut perintah dan macam robot dah. Okay, dia tak boleh nak fikir untuk diri dia sendiri. And Zal ni pula, dia ada satu perasaan yang ingin tahu tau. Dia nak tahu lebih lagi apa yang dah terjadi pada si Nita ni. So satu hari ni si Zal buatlah kuih muih macam tu kan, kononnya nak pas dekat si Nita. So dia bertekan loceng dekat rumah si Nita ni dengan harapan Nita keluar untuk ambil kuih tu. Tapi tiba-tiba yang keluarnya seorang wanita tua. Okay, bukan tua lah, seorang wanita dalam umur 50 ke 60-an macam tu keluar and tegurlah si Zal, ya nak apa. So Zal pun cakap, tak ada, nak pas kuih ni kepada Nita, lama tak nampak Nita. Wanita ni pun cakap, Nita ada kat dalam tapi dia tak berapa sihat lah. Saya mak dia. So rupanya makcik yang keluar daripada rumah tu adalah mak si Nita. So Nita ni tak berkahwin, tak apa, dia hanya tinggal bersama dengan ibunya. Itulah sampai tahap tu Zal tak ambil kisah langsung pasal jiran dia. Dia tak tahu rupanya ibunya stay bersama dengan Nita. So Zal macam, Nita sakit sakit apa? Dan mak dia pun cakap tak tahulah, tiba-tiba dalam masa seminggu, dalam minggu lepas yang tu, dia punya kesihatan macam makin teruk kan, kejap sakit dan kejap-kejap meracau dan kejap-kejap menjerit, everything all. So dalam hati Zal dia macam, yes, menjadi. Puas hati, Zal berasa puas hati. Okay, so Zal pun paslah kuih tu dekat makcik tersebut and masuk ke rumah dia. So pada malam tersebut, this is where things get bit interesting agak menarik kan lepas ni. So pada malam tersebut, okay, sebelum Zal nak masuk tidur, everything all, Zal startlah kemas-kemas sikit, everything all, and Firdaus pun naik ke atas dahulu. Tiba-tiba Zal tengah kemas rumah bilik dekat bawah, tiba-tiba Zal terdengar jeritan yang amat kuat daripada tingkat atas. And dia tahu tu suara suami dia. Yalah, suami dia takkan suara orang lain kan. So dia tahu tu suara suami dia and Zal bergegas naik ke atas. Bergegas buka pintu tengok, nak tanya, you kenapa? Tapi masalah dia, suami dia dah ada kat lantai macam kena sawan kan, mulut berbuih and everything all. So Zal panik macam kenapa ni. Malam tu Zal cepat-cepat bawa suami dia ke hospital untuk periksa lah ada something tak kena ke apa. Tapi selepas diperiksa everything all, doktor tak jumpa apa-apa yang tak kena dengan si Firdaus ni. So diorang end up balik lah, right? So malam tu lepas
keadaan dah tenang everything all. So Zal pun tidur. Dan pada jam 2 pagi waktu tu, tiba-tiba Zal terdengar seperti ada sesuatu yang tengah ketuk tingkap bilik diorang. Tap 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 tap. And Zal macam terbangun lah, macam mata still blur-blur lagi, tak nampak everything all. And bila dia terdengar bunyi tu lebih ke arah tingkap, dia pun pandang tingkap. And alangkah terkejutnya bila si Zal nampak ke arah tingkap, dia nampak seperti ada seorang wanita yang sedang pandang dia daripada luar tingkap. And Zal pun macam terkejut lah, kejutkan abang. Abang pula. So Zal pun kejutkan suami dia. Bangun. Dan suami dia, kenapa? Siapa kat tingkap tu? And the best part selalunya, kalau dalam kisah-kisah macam seram semua ni, selalu satu pihak je nampak. Tapi dalam kisah ni, dua-dua pihak nampak. Firdaus nampak, Zal pun nampak. Firdaus lagi terkejut lah. Tapi the best part is that Firdaus, dia terkejut. Tapi dia tak rasa, dia tak takut tau. Dia macam terkejut macam tu. Macam ibarat terkejut yang macam, kau buat apa kat sini? Lebih kurang macam tu lah. Seolah-olah seperti Firdaus tahu siapa yang dekat luar tingkap tu. Pelik si Firdaus ni, apa benda sial kau tahu orang kat luar tingkap. So what happened is that Zal macam, apa benda tu. Tapi makhluk dekat luar tu, dia berpakaian serba putih, rambut gerbang, and ibarat macam tengah senyum and marah at the same time sambil memandang Zal. So Firdaus macam cuba tenangkan Zal, tapi Zal kata tak boleh, dia nak keluar dari rumah. Elok Zal bangun daripada katil, tiba-tiba dia terdengar jeritan seorang wanita yang amat kuat datang daripada rumah sebelah. So Zal pun dah macam, apa benda ni kan? Takkan ada kaitan ke? So diorang pun cepat-cepat turun ke tingkat bawah and keluar daripada rumah. And bila diorang keluar daripada rumah, diorang nampak macam ramai orang sedang berkumpul dekat rumah si Nita. And rupanya apa yang sedang berlaku dekat rumah si Nita ni, ada beberapa orang-orang masjid dan juga seorang ustaz yang rupanya sedang mengubati Nita. Sebab sebelum tu Nita dia dah start meracau yang teruk, kan? Dia macam ibarat macam kena histeria, and also dah macam sawan tau, sama macam apa yang Firdaus kena. Tapi disebabkan kedua-duanya tidur tadi, Zal dengan Firdaus ni, seorang tak tahu apa yang dah berlaku. So bila Zal dengan Firdaus pergi ke rumah Nita, nampaklah daripada luar rumah tu ustaz tu sedang mengubati Nita. Zal time tu muka dia dah start pucat. Dia tahu macam ini ada kena-mengena dengan apa yang dia dah lakukan. So beberapa minit kemudian, sebab Zal dengan Firdaus tak boleh masuk ke rumah tu kan, ustaz tu keluar and dia start mencari dekat halaman taman dekat rumah si Nita ni. Dia macam cuba mencari sesuatu. Tiba-tiba dia terpandang dekat satu kawasan dekat tanah tu yang nampak seolah-olah macam ada, macam, yelah, bila kau tanam, bila kau korek tanah kan, over time even though benda tu ni, tapi kau akan nampaklah kesan-kesan yang lain daripada tanaman-tanaman sekeliling. So ustaz tu perhati kat situ, and pada waktu yang sama Zal dah start risau lah, sebab dia tahu apa yang dia tanam kat situ. So ustaz tu pergi kat situ and dia ambil cangkul kecil, and ustaz tersebut korek tanah tersebut. And bila korek, dia terjumpa bunyut tadi tu yang ditanam oleh Zal, and dia pegang. Ustaz tu pun cakap astagfirullah, dan pandang benda tu kan. So dia bagi tahu rakan-rakan masjid dia, cakap apa nak kena buat dengan benda everything all. So rakan-rakan dia nak buat lah macam persiapan nak buang, nak bakar benda tu everything all. So lepas tu ustaz melakukan beberapa bacaan ke arah rumah untuk pagar rumah tersebut. And lepas tu sambil ustaz tengah buat, and tiba-tiba ustaz tu terpandang Zal dan juga Firdaus, terpandang dengan kira macam sekali imbas macam pandang macam tu, and terus fokus kat dorang. So selepas selesai everything all, Zal dengan Firdaus nak balik ke rumah dorang. Zal macam nak cepat-cepat balik kan, sebab dia rasa macam something tak kena and bakal macam kantoi lah. Sebelum Zal sempat masuk ke rumah, tiba-tiba ustaz tersebut tegur, Assalamualaikum. So Firdaus pun menjawab lah, Waalaikumsalam. Ya ustaz, kenapa ustaz? Dan ustaz cakap, boleh saya bercakap dengan korang berdua sekejap tak? So Zal dah macam dah start risau lah, alamak, kantoi ke? So ustaz pun pandang dorang kan. Ustaz bercakap, saya tadi sambil saya mengubati Nita, and rupanya terdapat jin yang berdamping dengan Nita, yang boleh dikatakan seperti makhluk tersebut cuba mencederakan Nita. Nampak sangat benda ni adalah perbuatan sihir, iaitu santau, yang dihantar ke Nita. Dan Zal dengan Firdaus macam, apa kena-mengena dengan kita orang? And Zal dah start, ustaz, kenapa? Apa kena-mengena kita dengan apa yang dah berlaku dengan jiran tu? So ustaz tu tanya, sambil saya mengubati Nita, makhluk tersebut masuk ke dalam Nita and bagi tahulah beberapa perkara, apa yang menghantar,
siapa punya kerja and everything all. So Zal pun dah macam, dalam hati dia macam habis. So ustaz tu kata, adakah kamu yang melakukan perbuatan tersebut? Saya hanya tanya disebabkan saya nak hanya kepastian. Kalau betul kamu lakukan, elok jawab dengan jujur lah. Okay, saya takkan nak buat apa-apa, tapi kita kena buat sesuatu lah. Okay, nak buang benda ni elok-elok. And Zal pun dalam keadaan tu, dia pun dah tak boleh nak fikir apa. Dia pun mengaku yang dia telah melakukan benda tersebut. And ustaz tu macam kecewa dengan sikap Zal. Cakap kita sebagai orang Islam tak boleh main dengan benda tu semua. And dia telah melakukan satu dosa yang besar. And Zal pun macam, yelah, dia dah kantoi kan, dah tak boleh nak buat apa-apa, dah kantoi. So ustaz tersebut pun cakap dengan Zal apa lagi yang dia dah lakukan. And pada waktu yang sama, ustaz tersebut pandang Firdaus. And ustaz tu cakap kat Zal, awak pun ada lakukan sesuatu dekat suami awak ke? And Zal pun macam angguk lah. Dan dia tak boleh nak jawab apa-apa, dia hanya angguk saja. And ustaz tu hanya menggelengkan kepala. And ustaz tu cakap, awak tahu tak kenapa gangguan dekat rumah Nita berlaku dekat rumah awak juga? So Zal pun cakap lah, saya tak cakap apa-apa gangguan tentang rumah saya. So ustaz cakap, betul, tapi saya tahu ada gangguan dekat rumah awak sebab saya dapat rasakan seperti ada benda yang tak kena dengan rumah awak. Sebab sebelum saya sampai ke rumah ni, saya nampak seperti ada sesuatu yang sedang hinggap di tingkap bilik utama ke atas tu. Tapi saya hanya abaikan, ingat macam tak ada apa-apa. Cerita kat saya apa yang telah awak lakukan. So Zal pun menceritalah ke semua dari A ke B. And dia pun ceritakan apa yang berlaku pada malam tu, yang di mana dia nampak suami dia dengan Nita sedang berdua-duaan. So suami dia pun macam, bila saya berdua-duaan dengan Nita? So ustaz cakap, dah cukup, saya dah dengar penjelasan Zal, saya dah dengar apa yang perlu dikatakan oleh Firdaus. So ustaz ni pun menceritakan apa yang telah berlaku sebenarnya yang membuat kacau di pihak Zal and also kacau di pihak Nita. So Nita macam kita tahu terkena santau akibat perbuatan si Zal. So gangguan yang si Zal kena is berpunca rupanya daripada ustaz ni cakap yang si Firdaus ni actually dah ada pendamping. Sudah. Dan saya cakap, pendamping? Yes. So ustaz ni cakap Firdaus ni dia ada bela sesuatu untuk memuaskan nafsu dia. So Zal macam, memuaskan nafsu dia? So Firdaus dah tahu dia dah kantoi time tu. So Firdaus pun bagi tahu Zal, yes, benda ni dia dah buat sebelum dia kahwin, di mana si Firdaus pergi ke suatu tempat dan meminta seorang bomoh ni untuk bagi dia satu pendamping di mana dia boleh melepaskan nafsu dia. And pendamping tersebut adalah lain tak bukan jin lah. So jin tersebut akan mengubah raut wajah dia berdasarkan apa yang dibayangkan oleh si Firdaus. Amboi, dahsyat tu lah Mamat ni. Sampai ke situ dia buat. Tapi pada malam yang si Zal nampak Nita dengan si Firdaus, pada pandangan Firdaus itu bukan Nita. Tapi masalahnya jin tersebut tahu yang si Firdaus kahwin dengan Zal, and jin ni tak suka. And bila jin ni tak suka, dia dah tahu Zal dah balik malam tu, tapi dia tak bagi tahu tuan dia yang Zal dah balik. Tapi apa yang makhluk tersebut buat is that dia menyerupai diri dia seperti Nita pada pandangan Zal. So ini lagi membuat Zal sakit hati sebab makhluk ni tahu Zal takkan fikir panjang, dia akan buat benda-benda yang mengarut. So nampak tak permainan dia kat sini? So dari suami dia, daripada isteri dia, semua huru-hara. Sampaikan Nita yang tak ada kena-mengena, okay, disebabkan Zal yang terlalu taksub dengan jealousy dia, okay, tak boleh nak pantang tengok orang yang lebih cantik daripada dia. Santau si Nita ni tanpa dia sedar, rupanya suami dia pun bermain dengan pendamping. In the end memang huru-hara lah. Okay, keluarga ni sampai satu tahap, selepas dah selesai, ustaz kata nak kena buang, pendamping tu buang, and then si Zal kena matikan mantra dia, which is the nasi kangkang tadi tu, supaya Firdaus kembali seperti biasa. And Nita pun makin lama makin beransur pulih selepas santau tersebut dibuang. And ustaz tu bagi tahu kepada dua suami isteri ni, si Firdaus dengan Zal, mereka number one harus bertaubat dengan apa yang telah dilakukan. Moga taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So in the end, pasangan suami isteri ni pun boleh dikatakan hidup dalam keadaan yang tak tenang sebab Firdaus dah tahu apa Zal dah buat kan, dengan santau orang, and then lepas tu sihir suami dia sendiri. So Firdaus pun macam tak boleh lah nak terima yang Zal sanggup buat benda macam tu. And Zal pun lagilah tak boleh nak
pandang Firdaus sebab apa Firdaus selama ni mempunyai seorang pendamping hanya untuk memuaskan nafsu bila Zal tak puaskan nafsu dia. So end up kedua ni bercerai. Diorang pun tak tahu apa dah jadi kat diorang. So nampak tak, everything yang pada awalnya nampak manis, tapi disebabkan mereka rupanya tak, walaupun dah kenal lama, tapi mereka tak kenal sesama sendiri sampailah mereka berkahwin. Okay, dengan Zal perangai sifat cemburu dia yang tak kena, and then dengan si Firdaus ni pula, walaupun dia ada nafsu yang membuat-buat, tapi disebabkan dia tak boleh kawal nafsu dia, dia memilih jalan untuk melepaskan nafsu dia dengan cara yang salah. And macam cakap tadi, Zal dengan sifat cemburu dia menggunakan sihir untuk menyakitkan orang. So nampak di kat sini kita boleh tengok bagaimana sihir boleh merosakkan individu-individu, and also yang paling penting, sihir juga boleh merosakkan rumah tangga seseorang. First things first, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara begini yang tak diingini, especially bila bab-bab sihir ni. Okay, and diminta jauh lah. Alright, diminta jauh, and jangan kita terfikir sekalipun, walaupun apa situasi yang kita kena pada waktu itu, janganlah kita fikir dengan cara mudah itu menggunakan sihir. Alright, so aku harap korang terhibur dengan episod pada hari ini. Okay, banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah hari ini. Okay, especially dari segi perkahwinan, jangan kita terlalu membuat keputusan terburu-buru, and jangan kita ambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah kita. Okay, especially pasangan suami isteri kat luar sana, banyakkanlah bawa berbincang, communicate sesama sendiri. Janganlah kita hanya fikir, lepas tu membuat kesimpulan kita sendiri tanpa bertanya and everything, and then lepas itu end up macam kisah pada hari ini, kedua-duanya bercerai. Okay, and janganlah pasal apa yang kita fikirkan, kesimpulan yang kita fikirkan, kita pun mendajalkan orang lain. Dan buta-buta, orang yang tak ada kena-mengena terkena sepihak akibat kesilapan ataupun kekurangan kita sendiri. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dalam kisah sihir. So kepada viewers-viewers aku yang sedang menonton channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. So kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. And kalau korang suka pada konten pada hari ini, korang boleh tekan butang like, and also jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So semoga kita berjumpa lagi di kisah sihir yang akan datang. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, and sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.